Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke perbincangan kertas percubaan negeri Kelantan. Hari ini kita akan masuk ke untuk percubaan negeri Kelantan. Baik, kita lihat kepada soalan 1. Jadual menunjukkan 3 bahan dan juga formula kimia dia. Berdasarkan jadual 1, nyatakan jenis zarah. So, jenis zarah tu boleh atom atau molekul ataupun ion. So, ini adalah atom, yang ini adalah molekul, yang ini adalah ion. So, untuk helium kita perlu tulis atom. Apakah keadaan fizik? Keadaan fizik ni boleh pepejal, cecair atau gas. So, keadaan fizik untuk natrium klorida sebatian ion biasanya dia adalah pepejal. Takat lebur, takat didih dia sangat tinggi, dia wujud dalam bentuk pepejal. Raja 2 menunjukkan, Raja 1 menunjukkan lengkung pemanasan. So, pemanasan tu suhu naik mendatar, lepas tu suhu naik semula. So, kita akan dapat graf dalam bentuk ni untuk naftalina. Apa yang dimaksudkan dengan takat lebur, kita mesti mula dengan perkataan suhu. Okay, takat lebur adalah suhu, tapi suhu ni adalah suhu yang tetap. Suhu tetap di mana bahan ataupun naftalina ni berubah dari keadaan pepejal ke cecair. Okey. So, perlu ada suhu tetap di mana ada perubahan sifat fizik dari keadaan pepejal ke cecair. Baik, terangkan mengapa suhu tidak berubah. So, kita dapati bahawa suhu adalah malah pada B dan C. Baik, suhu ni masih diserap, kita masih panaskan. So, tenaga haba yang diserap, diserap, yang kita bekalkan, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengatasi mengatasi daya tarikan antara zarah. Antara zarah ataupun kita kata molekul naftalina, supaya bertukar dari keadaan fizik pepejal ke cecair. So, tenaga haba masih diserap, tapi bukan digunakan untuk mencepatkan gerakan ataupun meningkatkan tenaga kinetik, tapi untuk pada takat kita kata lebur ni mengatasi daya tarikan antara zarah supaya bertukar daripada keadaan pepejal ke keadaan cecair. Baik, kita lihat kepada soalan 2. Soalan 2 melibatkan dua pasang cermin mata. So, kita ada dua jenis cermin mata. Cermin mata A ni dibuat daripada kaca silika terlakur. Kaca B dibuat daripada kaca fotokromik yang bertukar menjadi gelap apabila terkena cahaya matahari. So, nyatakan dua bahan fotokromik yang digunakan dalam cermin mata B. So, yang dua bahan kimia yang dimasukkan adalah argentum klorida, satu yang sangat peka cahaya, argentum klorida, dan juga cuprum 1 klorida. Cuprum 1 klorida. So, ada dua bahan kimia yang kita masukkan dalam kanta atau cermin mata B. Apakah kelebihan? Kelebihan dia lebih kepada melindungi pengguna lah. Kalau kita pakai cahaya fotokromik ini, kita akan dilindungi daripada sinar dari sinar UV ultraviolet atau ultra ungu. Baik, kita lihat kepada ini adalah kita kata electric train, kereta api elektrik yang sangat laju, boleh sampai 581. So, mereka menggunakan konsep semiconductor. So, alloy yang sesuai digunakan, kita kata yang paling penting dalam train yang laju ni, kita kena guna alloy semiconductor. Mengapa kita guna alloy semiconductor? Kita pastikan bahawa gerabak yang bergerak tu akan terapung. Mengapa dia terapung? Dia menggunakan daya tolakan elektromagnet.
Okey, daya tolakan elektromagnet. So bila dia terapung, dia dapat bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi sebab geseran dia boleh dikatakan hampir sifar lah, sebab mereka terapung di atas udara. So pergerakan dia sangat cepat. Baik, kita teruskan ke soalan 3. Soalan 3 merujuk kepada pemindahan elektron pada suatu jarak. So kita lihat kepada larutan di sini, ferrum 2. Ferrum 2 biasanya dia mengalami pengoksidaan dengan membebaskan elektron menjadi ferrum 3. So elektron dibebaskan akan bergerak ke larutan dikromat 6 berasid. Larutan dikromat 6 berasid ni, formula dia akan terima dengan kehadiran, kita katakan kehadiran 14H+ campur kalau tak silap 6E akan hasil 2Cr3 positif campur 7H2O. So apa yang berlaku adalah elektron yang didema ni akan masuk untuk diterima oleh ion dikromat 6 ni. So kita lihat kepada soalan perubahan warna ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 warna dia hijau sebelum mesti ditulis, selepas jadi ferrum 3 bertukar menjadi warna perang. So pertukaran daripada warna hijau ke warna perang. Okey. Oh, dia hanya perlu warna ferrum 2 sulfat, so kita tak perlu nyatakan pertukaran warna. Cikgu baca, kita tidak terbaca yang ini, dia nak warna ferrum 2 sulfat, so kita tulis hijau saja. Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas di X. So di X ni apa yang berlaku adalah ferrum 2 mendema satu elektron menjadi ferrum 3. Ini adalah persamaan setengah yang diperlukan. So jenis tindak balas oleh sebab dema elektron, maka kita katakan ini adalah tindak balas pengoksidaan. So kita pergi ke elektrod Y, nyatakan pemerhatian. Pemerhatian yang berlaku ni kita kena nyatakan mula-mula yang ini warna dia orange ataupun jingga. Okey, jingga. Lepas tu tukar kepada Cr3+, dia akan menjadi hijau. So kita perlu jawab soalan dengan menyatakan pemerhatian pertukaran warna daripada jingga ke hijau. Okey, sebelum dan selepas kena dinyatakan. Perubahan nombor pengoksidan kromium. Kalau kromium 6, kalau kita lihat kromium 6, nama dia 6 bermakna dia adalah positif 6, dan dia akan berubah menjadi kepada positif. Kalau kita tengok persamaan ini jadi positif 3. So daripada positif 6 kepada positif 3. Dan seterusnya kita perlu lukis anak panah menunjukkan arah pengaliran elektron. Arah pengaliran elektron kalau dalam raja ni mesti dalam dawai, dan kita tahu bahawa ferrum 2 mendema elektron menjadi Fe3+, so elektron akan didema keluar, masuk kat sini dan masuk ke atas ni. So kita lukis ataupun lukis anak panah dalam bentuk ni. Lepas itu adalah soalan 3. Kita pergi ke soalan 4. Soalan 4 melibatkan 3 unsur dalam jada berkala. So nyatakan satu kegunaan argon. Argon kita tahu adalah unsur kita kata unsur daripada kumpulan 18. So unsur kumpulan 18 ni, satu dia adalah lengai, gas adi lengai, maka dia biasa dimasukkan dalam mentol elektrik. Okey, mentol elektrik. Mentol elektrik ni tak akan terbakar lah. Kita letak dalam mentol elektrik yang sangat panas tu. Okey, persamaan daripada unsur-unsur dalam raja 4. Kalau kita perhatikan nombor proton ini, dan nombor proton 11 makna elektron dia juga 11, susunan elektron dia 281, klorin 287 dan argon 288. Maka persamaan yang kita nak cari untuk yang ini, kita kata mereka daripada kala 3 ataupun mempunyai 3 petala
berisi elektron. Okey, 3 petala berisi elektron. So mengapa argon ni tidak bertindak balas dengan klorin? So argon kita tahu sama dengan gas adi yang lain. Dia telah mencapai argon telah mencapai, kita boleh katalah argon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. So untuk gas adis memang sentiasa kita kata mereka telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, so mereka tidak akan bertindak balas dengan mana-mana unsur lain. Okey, kita lihat kepada bahagian seterusnya. Natrium terbakar dengan cegas dengan gas klorin membentuk sebatian berwarna putih. Tuliskan persamaan. Ini kehendak kita tulis persamaan. Jelaskan bagaimana tindak balas itu berlaku. So kita ada 4 markah. So kita mula-mula kehendak soalan ialah tulis persamaan. So natrium bertindak balas dengan klorin membentuk natrium klorida, NaCl. So kita seimbangkan klorin 2, kita letak 2 di sini, 2 di sini. Itu adalah persamaan kimia. Selepas tu kita perlu terangkan bagaimana sebatian terbentuk. So mula-mula kita mesti nyatakan tentang atom natrium ni. Atom natrium, apa yang berlaku, dia akan mendema satu elektron. Okey, natrium akan dema satu elektron menjadi Na positif sebab natrium ni dia 281, satu ni perlu didema supaya mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dia akan mendema satu elektron membentuk, okey, dia akan membentuk Na positif. Lepas tu kita kata atom klorin pula, atom klorin menerima satu elektron untuk membentuk ion Cl negatif. Lepas tu kita akan sebut tentang ion Na positif dan ion Cl negatif akan tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan, okey, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Itu cara kita terangkan bagaimana sebatian terbentuk. So mula-mula atom natrium menerima satu elektron membentuk Na positif, dan atom klorin menerima satu elektron membentuk ion Cl negatif, dan ion kedua-dua ion akan tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Baik, kita terus ke soalan 5. Soalan 5 melibatkan kita lihat pipe baju hujan dibuat daripada polimer. Okey, ini adalah dua-dua ni adalah polimer. Formula struktur bagi polimer X ditunjukkan. Ini adalah polimer X. So apa maksud polimer? So polimer ni adalah, mula-mula kita kena nyatakan dia molekul rantai panjang. Okey, molekul rantai panjang, dan terbentuk dari gabungan unit-unit kecil yang kita panggil sebagai monomer. Okey, so dia adalah molekul rantai panjang dan dia terbentuk daripada gabungan unit-unit kecil yang kita panggil sebagai monomer. Baik, namakan monomer bagi polimer X. So ini adalah polimer. So monomer dia, kalau kita lihat kepada monomer dia adalah, kalau kita lihat ini klorin. So kita perlu beri nama kepada monomer yang membentuk polimer X. So ini adalah kloro. Ini kita panggil sebagai kloro. Dan biasanya kalau monomer dia ada ikatan ganda 2, kita panggil dia sebagai kloroetena. Okey, kloroetena. Okey, so sebab apa etena? Sebab dia ada 2 karbon dan ada satu double bond, kloroetena. Baik, kita teruskan.
So kita di sini diberikan raja latex. Latex di sini diperolehi daripada pokok getah yang disimpan dalam bentuk cecair dan juga pepejal. Okey. Terangkan bagaimana latex diperolehi dari pokok getah boleh dikekalkan sifat cecair dia. So kita tak mau latex tu mengumpal, bermakna kita nak dia dalam keadaan cecair. So kita kena faham bahawa cecair latex ni boleh mengumpal sebab tindakan bakteria yang menghasilkan asid. Okey, yang dihasilkan asid tu asid laktik lah. So untuk kekalkan sifat cecair, kita perlu neutralkan asid. So kita perlu satu adalah tambah kita kena tambah larutan amonium hidroksida ataupun kita panggil larutan amonia. Okey, larutan amonia NH4OH. Okey, alkali lemah. Tapi oleh sebab 4 markah, kita kena terangkan dengan lebih lanjut lah. Kita tak boleh sampai ke sini saja nak dapat 4 markah. So kita perlu nyatakan bahawa larutan amonia hidroksida ni akan menghasilkan ion OH negatif. So apa tujuan ion OH negatif ni? Ion OH negatif ni akan meneutralkan neutralkan asid daripada bakteria, asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria. Okey, kalau dah neutral bermakna zarah-zarah getah ni yang ada membran, kita kata membran protein, membran protein, selaput protein tu yang bercas negatif, yang bercas negatif, okey, kekal, tidak berlanggar maknanya tidak pecah. Okey, so maksud dia macam inilah. Zarah-zarah getah ni ada satu membran negatif kalau kita baca. So kalau kita ada ini adalah zarah getah kat dalam, okey, membran negatif. So kalau kita ada bakteria, dia akan neutral dan dia akan berlanggar dan dia akan pecah membran tu. So pengumpalan berlaku. Dengan tambah OH ni, hidrogen H+ ni tidak dapat meneutralkan membran negatif protein ni. Okey, kita teruskan. Baik, Raja menunjukkan beberapa produk yang dihasilkan daripada getah, antaranya sarung tangan dan tayar kereta. Bandingkan dua jenis getah ni. So getah sarung tangan ni dia adalah daripada getah asli. Okey, biasanya getah asli. So getah asli biasanya kalau tak di vulkankan, dia kalau banding dia adalah kurang kenyal dan tak tahan haba lah. Okey, tak tahan haba. Tak boleh tahan haba yang tinggi. Okey. Kalau banding dengan tayar ni biasanya boleh datang daripada getah sintetik ataupun getah yang telah divulkankan. Okey, bila getah yang divulkankan tu bermakna kita tambah sulfur kat tengah-tengah rantai antara zarah-zarah getah tu, apa yang berlaku, dia menjadi lebih kenyal, lebih tahan haba dan juga lebih kuat. Okey, dan lebih kuat. So bandingan dia, kita boleh kata yang ni dia getah asli yang tidak divulkankan, dia kurang kenyal, tak tahan haba, okey, dan kurang kuat lah. Dan ini tayar ni getah tervulkan, so dia lebih kenyal, tahan haba dan lebih kuat. Okey, kita pergi ke soalan 6. Soalan 6 adalah haba penyesaran cuprum oleh zinc. So apa yang berlaku adalah zinc akan menyesarkan cuprum daripada larutan garamnya. So menghasilkan zinc sulfat campur cuprum.
Okay, ni yang berlaku. So, tindak balas tu akan menyebabkan kenaikan suhu sebanyak 6 darjah Celsius. So, kita perlu terangkan apa maksud haba penyesaran. Haba penyesaran adalah, kalau boleh kita tulis perubahan haba. Okay, perubahan haba apabila 1 mol. Sangat penting adalah sentiasa dalam haba-haba tindak balas ni 1 mol logam. 1 mol logam, di sini logam kuprum lah. Disesarkan daripada larutan garamnya. Larutan garam. Larutan garam ni adalah kuprum sulfat. Okey. Oleh logam yang lebih elektropositif. Elektropositif tu, ini adalah logam zinc. Dalam eksperimen ni kita guna logam zinc. Okey, perubahan warna bila kita lihat kepada tindak balas ni. So, apa yang kita lihat, kuprum sulfat akan menjadi, kita kata, kuprum, dan kita akan bentuk zinc sulfat. So, ion kuprum akan berkurangan sebab Cu2+ sudah tukar kepada Cu dengan terima 2 elektron. Tapi ini bukan jawapannya. Dia kata perubahan warna. So, apa yang berlaku adalah kita tulis warna biru, asal biru, dan dia menjadi pudar. Ataupun kita boleh terima menjadi tidak berwarna kalau tindak balas dah habis. Okey, biru menjadi pudar. Baik, seterusnya hitungkan haba yang dibebaskan dalam eksperimen atau tindak balas. Haba yang dibebaskan hanya satu formula saja, mc theta. So, kalau kita lihat jisim dia, jisim yang digunakan adalah 50 cm3, makna 50 gram. C dia 4.2, theta dia kenaikan suhu tadi cikgu tunjuk adalah 6 darjah Celsius. So, 50 darab dengan 4.2 darab dengan 6, 1260 Joule. Ini adalah haba yang dibebaskan semasa tindak balas. Kalau kita nak kira haba penyesaran, langkah seterusnya kita kena cari bilangan mol lah. Bilangan mol CuSO4 yang disesarkan. Okay, kita guna MV per 1000. So, M kalau kita lihat kepada angka dia 1. So, bermakna 1 darab 50 bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.05 mol. Okay. So, 0.05 mol kuprum disesarkan. Okay, disesarkan. Dia akan membebaskan haba sebanyak 1260 Joule daripada sini. Okay, so untuk kira haba penyesaran, dia mesti melibatkan 1 mol kuprum disesarkan. Dia akan bebaskan, pelajar kena tulis dengan penuh lah, membebaskan tenaga haba sebanyak 1260 bahagi dengan 0.05 ni. So, kita akan dapat 25,200 Joule. Atau kita tulis haba penyesaran delta H adalah negatif 25.2, kita tukar kepada kilojoule bagi 1000 per mol, negatif 1. Okay. Baik, kita teruskan. Tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas. Persamaan kimia kita tulis yang penuh lah. CuSO4 campur zinc hasil ZnSO4 campur Cu. Itu kita dah seimbang. So, nilai haba penyesaran dihitung biasa lebih rendah. Mengapa lebih rendah? Kita kena faham bahawa bila kita buat eksperimen ni, eksperimen ni kita ada kuprum sulfat dan seterusnya. Haba yang dibebaskan tak semua dapat diukur oleh jangka suhu atau termometer ni. Ada yang terbebas ke polistiren ataupun terbebas ke persekitaran. So, untuk berikan sebabnya, kita kata haba terbebas, ada haba yang terbebas atau hilang ke persekitaran. Sebab tu haba tindak balas yang kita kira tu adalah lebih rendah daripada
nilai sebenar. Okey, kalau kita gunakan sebut magnesium menggantikan sebut zinc. So apa yang berlaku adalah magnesium ni dia lebih elektropositif. So apa yang berlaku, kita nak bandingkan haba penyesaran. So haba penyesaran tu menjadi lebih besar lah, lebih tinggi haba penyesaran dia. Lebih tinggi sebab ini lebih elektropositif. So kita kena sebut sebabnya magnesium lebih elektropositif daripada zinc dalam siri elektrokimia. Okey, baik, kita berhenti di sini. Oh, kita ada soalan 7 lagi. Soalan 7 untuk pokok ginseng. Pokok ginseng adalah dalam perubatan tradisional sejak zaman-zaman. Ini pokok ginseng. Satu penyakit, okey, banyaklah penyakit yang kita boleh letak. Biasa penyakit kronik yang kita boleh guna adalah tekanan darah tinggi, ataupun kita kata untuk kencing manis pun boleh. Okey, bagaimana kita nak gunakan? Ini kena guna logik lah. Logik biasa ada kedai ubat yang keringkan akar ni. Keringkan akar, lepas tu tukar kepada sebuk dan masuk dalam pil. Okey, itu adalah cara. Atau ada yang akan rebus akar tersebut dan minum air dia. Okey, dan minum air. Itu adalah beberapa cara kita gunakan untuk merawat penyakit tu. Baik, kita teruskan. Terdapat kosmetik yang dikomersialkan menggunakan bahan kimia terlarang. Okey, so dia akan akibatkan kemudaratan, harm to the consumer. So dua kesan penggunaan bahan kimia yang terlarang. Kesan tu kesan negatif lah. Okey, satu ialah kalau kita lihat yang sangat bahaya adalah kita kata kerosakan lah. Kerosakan organ dalam badan kita. Contohnya buah pinggang kita. Okay, kita tak mau ada kerosakan organ-organ, liver, buah pinggang tu boleh rosak. Okay. Dan yang kedua, kadang-kadang kita dapat alergi kepada kulit kita lah. Okay, kulit kita merom. Okay, kulit kadang-kadang kita panggil perkataan merengsah. Okay, rom-rom yang warna merah. Okay, itu adalah kesan negatif untuk kosmetik. So kita nak elakkan, contoh untuk elakkan, kita boleh guna, kita kata satu adalah kosmetik dibuat daripada bahan semula jadi. Ini yang paling bagus. Okay, so yang kita kata bukan daripada bahan kimia lah, daripada bahan semula jadi. Of course, yang kedua, kalau tak boleh buat semula jadi, kita kena baca label lah. Baca label dan ikut arahan yang dituliskan. Okey, kita kena ikut arahan. Baca label dan ikut arahan. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya. Ini adalah garam biasa dan juga formaldehyde. Formaldehyde ni untuk pastikan benda tak busuk lah. Okey. So, apakah fungsi kedua-dua? Yang dua-dua ni boleh digunakan untuk mengawet lah. Yang ni memang ikan kering dan sebagainya kita guna untuk tahan lama. Formaldehyde ni kalau kita letak dalam katakan ikan, dia akan bertahan berminggu-minggu, tapi tak baik lah, menyebabkan kanser. So, kita cuba jawab soalan dia. So, soalan dia, apakah persamaan dia? Dia kita tulis sebagai bahan pengawet dan bagaimana menjalankan fungsi dia. Kita untuk garam, garam biasanya dia merencatkan pertumbuhan bakteria.
Untuk formaldehyde ni kita boleh cakap tentang dia elakkan kerosakan lah. Okey, kalau bahan kosmetik kita boleh elakkan kerosakan bahan kosmetik kalau guna dalam bahan kosmetik ni. Baik, kita teruskan dengan soalan D. Ada penggunaan garam dan gula berlebihan dalam gizi seharian. Gizi seharian tu adalah daily diet, okey, menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan manusia, terutama penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. So kita kena cadangkan alternatif untuk penyakit diabetes dengan tekanan darah supaya dapat masih menikmati makanan enak tanpa memudaratkan kesihatan. Kita ada dua markah. So satu adalah kita kalau gula, kita boleh guna gula tiruan lah. Okey, contohnya sekarang ada stevia ataupun kadang-kadang kita boleh guna gula tiruan So stevia. Yang satu lagi yang saya cikgu tahu adalah xylitol, okey, yang boleh digunakan untuk ganti gula. So rasa dia manis lah. Okey. So yang kedua, of course, kalau nak kurangkan garam, kita boleh guna garam yang lebih baik lah. Kita boleh guna garam Himalaya. Okey, dia lebih baik. Ataupun kadang-kadang kita tak mau guna dua-dua. Kalau kita guna masak, kita boleh guna bahan rempah lah. Okey, rempah-rempah yang boleh menambah rasa makanan kita. So ini mana-mana dua tu boleh diterima. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir. So kita ada pertukaran daripada W ke X. Okey, tindak balas 1, dan lepas tu daripada X menjadi bertindak balas dengan 2 tu menjadi asid etanoik. Okey, dan asid etanoik dan X akan membentuk unsur W. So bagi cikgu akan tahulah yang ni adalah actually W ni adalah etena C2H4. Okey, bila campur dengan air dia akan menjadi C2H5OH, sejenis alkohol. Alkohol kalau bertindak balas, okey, etanol bertindak balas dengan asid akan membentuk satu benda yang panggil ester. So ester di sini adalah CH3, COO, dan masukkan C2H5 di sini. So ester ni nama dia etil dan depan ni adalah etanoate. So daripada gas etena mengalami penghidratan, kita akan dapat etanol. Etanol kalau kita oksidakan akan membentuk asid etanoik dengan menggunakan kalium manganat 7 berasid ataupun kalium dikromat 6 berasid, dan dua-dua ni kalau bertindak balas akan membentuk ester. So namakan W, kita namakan kita kena tulislah etena. Tulis persamaan untuk W tindak balas 1. So kita ada C2H4 campur H2O, hasil dia C2H5OH. Okey, penghidratan etena membentuk etanol. X boleh ditukar kepada asid etanoik melalui tindak balas 2. Terangkan bagaimana penukaran berlaku. So dia ada dua markah. So kita kena tambahkan etanol tu X ditambah dengan ejen pengoksidaan lah. Kalau kita boleh guna kalium manganat 7 berasid. Okey, tulis nama dia keluar. Cikgu tulis secara ringkas KMNO4. Okey, KMNO4, kalium manganat 7 berasid, dan kita kita panaskan dengan kaedah reflux. Okey, kaedah reflux. Ini pastikan tindak balas etanol tidak terlepas ke persekitaran lah. Kita guna kaedah reflux.
Baik, Raja 8.1 menunjukkan pemerhatian bagi tindak balas asid etanoik dengan sebatian Y dengan kalsium karbonat. So, asid kalau bertindak balas dengan kalsium karbonat akan membentuk gas karbon dioksida lah. Okey, CH3 COOH bertindak balas dengan kalsium karbonat, dia akan membentuk garam CH3 COO Ca ada kurungan 2 campur dengan CO2 campur dengan H2O. So, kita akan dapat gas terbebas. Tapi kalau Y bertindak balas, Y ni adalah sejenis ester. Ester ni tak ada tindak balas dengan kalsium karbonat. Okey, cadangkan satu pemerhatian apabila Y. Okey, apabila Y ditambah kepada ketulan kalsium karbonat. Okey, kita kata kalau pemerhatian kita tulis tiada perubahan. Tiada perubahan. Okey, lepas tu kita kena jelaskan lah. Okey. So, etil etanol atau etanol ni dia bersifat neutral. Bersifat neutral dan kita kata dia wujud dalam bentuk molekul lah. So, tak ada tindak balas berlaku. Okey. Baik, kita teruskan. Okay, ini soalan yang terakhir. WX mempunyai bilangan atom yang sama. Okay, W, kalau kita lihat W adalah kita kata etena, 1X adalah asid etanoik. So, kita tulis kat sini, satu ialah etena, satu adalah asid etanoik. So, ditanyakan keadaan fizik, nyatakan keadaan fizik. Ini adalah kamu tengok takat didih dia, ini gas, ini adalah cecair. Okey, jelaskan mengapa ini wujud dalam bentuk gas. So, kita jelaskan etanol yang penting dia ada kumpulan OH. Okey, dia C2H5OH, dia ada kumpulan OH ni. So, kumpulan hidroksil ni dia boleh membentuk apa yang panggil ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. So, bila dia membentuk ikatan hidrogen ni agak kuat lah. So, takat lebur dan takat didih tu lebih tinggi. Okay. Tapi untuk etena C2H4 ni, dia tak ada ikatan hidrogen. Dia hanya ada ikatan van der Waals yang lemah. Van der Waals yang lemah. Okey, ikatan antara molekul atau daya tarikan antara molekul. Okey, daya tarikan antara molekul atau daya tarikan van der Waals yang lemah. So, bila daya tarikan lemah, maka kita perlu sedikit haba untuk putuskan ikatan antara molekul tu. So, takat lebur, takat didih dia adalah lebih rendah. Okey, baik, kita berhenti di sini untuk soalan struktur Kelantan 2021.